Selain daripada itu, RUU saya yakin anti lompat parti jamin kestabilan politik negara. Malaysia terus kekalkan prestasi perdagangan luar. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen edisi Rabu 27 Julai 2022. Bersama saya, Fimalah Kasturi Firasami. Saudara, penggubalan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 melarang ahli Parlimen tukar parti bertujuan memastikan kestabilan politik dan mengelak negara terus berdepan dengan krisis politik yang tiada berkesudahan. Jelas Perdana Menteri, pindahannya juga memberi mesej jelas kepada setiap ahli Dewan Rakyat supaya berpegang kepada prinsip parti yang diwakili. Ia bagi melindungi mandat rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan terhadap mereka ketika proses pilihan raya berlangsung. Selain daripada itu, saya yakin rang undang-undang ini juga mampu menghentikan tindakan mana-mana pihak yang dipilih dan dilantik daripada bertukar parti tanpa sebab kukuh atau alasan munasabah, sekaligus memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang. Penggubalan rang undang-undang ini telah mengambil masa hampir setahun. Sesungguhnya proses penggubalan bukanlah suatu proses yang mudah kerana ia melibatkan masa, tenaga dan komitmen semua pihak terlibat, iaitu Jawatankuasa Pilihan Khas, Sebahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Peguam Negara dan Parlimen Malaysia. Pada masa yang sama, penggubalannya juga merupakan satu sejarah besar negara kerana ia dihasilkan melalui perundingan dan perbincangan di antara kedua-dua belah PA, iaitu kerajaan dan pembangkang. Justru Perdana Menteri berharap RUU itu berupaya melakar sejarah seperti pindaan perlembagaan berkaitan Perjanjian Malaysia tahun 1963 yang memperoleh sokongan penuh daripada semua ahli parlimen. Pindaan itu hanya dapat diluluskan jika mendapat sokongan pada bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga tidak kurang dari 2/3 atau minimum 148 ahli Majlis Parlimen. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan terdapat beberapa parameter dalam pengubalan RUU berkenaan. Antaranya, perundangan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti ini tidak akan terpakai secara retrospektif, iaitu pelaksanaan akta mulai tarikh kuat kuasa akta. Yang keenam, penggunaan simbol parti politik atau simbol parti gabungan tidak akan diambil kira dalam rang undang-undang berkaitan dengan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Yang ketujuh, mana-mana ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti politik atau mana-mana ahli Dewan Rakyat yang meninggalkan parti politik yang beliau menjadi calon semasa pilihan raya untuk menjadi ahli Dewan Rakyat bebas akan terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan perlu mengosongkan kerusi. Berikut pula pengecualian terhadap larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Mereka kekal menjadi ahli Dewan Rakyat sekiranya parti politik terbubar atau dibatalkan pendaftaran. Yang kedua, pelepasan keanggotaan ahli Dewan Rakyat daripada parti politik apabila dipilih menjadi yang dipertua Dewan Rakyat tidak menyebabkan beliau terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Dan seterusnya, pemecatan ahli Dewan Rakyat dari keanggotaan dalam parti politik dikecualikan dan ahli Dewan Rakyat terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat.
Sesi perbahasan RUU berkenaan dimulakan oleh Wakil Port Dickson selaku Ketua Pembangkang. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti disifatkan sebagai permulaan bersejarah bagi mengembalikan integriti ahli politik, sistem politik dan demokrasi negara. Dia ada kesannya bukan dari segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral. Integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Institusi parlimen juga katanya tidak seharus dijadikan tempat untuk wakil rakyat mengondol kekayaan, menjual maruah semata-mata untuk mempertahankan kedudukan mereka termasuk dengan menukar parti. Wakil Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said pula menegaskan perbuatan lompat parti sebenarnya satu tindakan derhaka kepada rakyat. Ini kerana seseorang ahli parlimen telah bertemu dengan rakyat bagi memperoleh undi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Saya melihat Akta Lompat Parti ini dalam pindaan perlembagaan mempunyai dua jenis lompatan. Voluntary jump dengan izin, involuntary jump, iaitu di mana lompat itu dipaksa secara tersirat ataupun tersurat. Kerana kita tidak lari daripada kebenaran bahawa pilihan raya pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Johor, rakyat tidak keluar mengundi begitu ramai. Rakyat marah dengan kita. Rakyat muak dengan kita. Apa alasan sekalipun kita berikan. Jelas beliau antara kejayaan utama yang boleh dilihat menerusi MOU transformasi dan kestabilan politik adalah political resetting menerus pengubalan RUU berkenaan yang telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, aktiviti lompat parti perlu dibenarkan apabila tiada parti yang memperoleh bilangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan yang berwibawa. Perkara itu dibenarkan dengan syarat mendapat persetujuan parti. Beliau berkata tafsiran mengenainya perlu diperjelas. Yang ditegah ialah apabila sesuatu orang yang lompat masuk tanpa kelulusan oleh parti dan tidak disokong oleh parti. Kalau orang itu lompat masuk parti menang, mana-mana parti, dia akan hilang kursinya. Itu yang sepatutnya berlaku. 1, 2 orang ataupun 3 orang boleh menjatuhkan parti apabila bilangan yang diperlukan tidak ramai. Ahli Parlimen Langkawi itu menegaskan undang-undang yang diamalkan di negara ini perlu dihormati oleh semua pihak dan tidak diketepikan dengan sewenang-wenangnya. Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman pula menarik perhatian bahawa RUU anti lompat parti perlu segera direalisasikan agar ia menjadi manifestasi untuk memastikan hak pengundi sentiasa terpelihara dan dihormati. Beliau bimbang kepercayaan orang ramai terhadap proses demokrasi akan terhakis jika lompat parti terus berlaku. Walaupun setiap ahli Dewan Rakyat dan undangan negeri seharusnya mempunyai integriti yang tinggi dan juga moral yang terbaik. Namun keperluan untuk RUU ini adalah sebagai pengikat agar ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri lebih berintegriti serta menghormati rakyat yang telah memilih wakil mereka dalam mana-mana PRU ataupun PRP. Apa yang penting, kata beliau, RUU berkenaan dapat menjamin kerajaan yang stabil pada masa hadapan agar dapat memacu kesejahteraan rakyat dan negara. Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan pula mencadangkan supaya ahli Dewan Rakyat yang melompat parti tidak dibenarkan bertanding pada pilihan raya kecil. Beliau juga mencadangkan supaya ahli Dewan Rakyat yang melompat parti memulangkan wang berkempen. Selain itu, undang-undang yang sama juga perlu digubal untuk ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara dipilih oleh
Dewan Undangan Negeri yang ketuanya adalah ketua parti di dalam Dewan Undangan Negeri itu, atau ketua parti yang menjadi Perdana Menteri misalnya mencadangkan daripada partinya nama-nama untuk menjadi ahli Dewan Negara. Tetapi setelah mereka, contohnya daripada Parti UMNO misalnya, menjadi ahli Dewan Negara, kemudian dibertukar parti. Pada pendapat saya, satu ketika nanti kita hendaklah membuat dan menggubal undang-undang untuk ahli Dewan Negara juga, bukan hanya untuk ADUN dan juga ahli Dewan Rakyat sebagaimana yang kita buat sekarang ini. Wakil Lubuk Antu Tambat Elias Jugah Muyang pula berharap wakil bebas yang menang dalam pilihan raya diberi pengecualian dan mempunyai hak untuk memilih hala tuju politiknya. Bagi calon bebas yang bertanding atas tiket parti dan calon bebas yang bertanding atas bebas sendiri. Jadi implikasinya memang ada. Kita nampak keperluan kerajaan untuk review hak kebebasan wakil rakyat yang menang atas tiket bebas harus menentukan hala tuju politik beliau tanpa dihalang oleh Akta Anti Lompat Parti. Akta Anti Lompat Parti seharusnya tidak menyekat, menghalang kebebasan wakil rakyat yang menang dari tiket bebas memilih sama ada masuk pembangkang ataupun kerajaan. Saudara, perbelanjaan kerajaan persekutuan berjumlah 86.7 bilion ringgit pada suku pertama 2022. Menurut Kementerian Kewangan MOF, sebahagian besar perbelanjaan adalah untuk menampung bayaran emolumen sebanyak 22 bilion ringgit, bayaran khidmat hutang 9.1 bilion ringgit dan bayaran persaraan 8.4 bilion ringgit. MOF dalam jawapan bertulis menjawab pertanyaan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Parlimen turut memaklumkan sebanyak 11.5 bilion ringgit telah dibelanjakan bagi tujuan subsidi, bantuan dan insentif termasuk subsidi petrol, diesel dan gas cecair memasak serta bayaran bantuan keluarga Malaysia fasa 1. Menurut MOF lagi, pembayaran hutang, bayaran persaraan dan emolumen merupakan komponen perbelanjaan yang diberi keutamaan terlebih dahulu berbanding komponen perbelanjaan yang lain. Sehubungan itu, kerajaan sentiasa memastikan agar kedudukan kewangan kerajaan adalah kukuh bagi memastikan keupayaan untuk membayar komitmen tersebut jelasnya. Sejumlah 31,169 kes jenayah dalam talian direkodkan sejak tahun 2021 hingga 30 Jun lepas. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan PDRM, jenayah dalam talian itu merangkumi penipuan pembelian secara dalam talian, pinjaman tidak wujud, African scam, love scam, Macau scam, pelaburan, bisnes email compromise dan tipu SMS. MOF menjelaskan Bank Negara Malaysia BNM dan institusi-institusi kewangan telah mengadakan kerjasama dengan pelbagai agensi penguatkuasaan seperti PDRM, SPRM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Suruhanjaya Security yang merangkumi kegiatan pemantauan, siasatan dan pendakwaan di mahkamah. BNM juga bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk meningkatkan keselamatan saluran komunikasi dan multimedia bagi menyekat terbitan mesej palsu dan penyebaran perisian hasad oleh sindiket penipuan kewangan. Selain itu, usaha bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penipuan kewangan turut dilipat gandakan menerusi siri taklimat kesedaran secara dalam talian serta program orang ramai menggunakan saluran media dan juga laman media sosial. MOF menjawab soalan Ahli Parlimen Stampin Chong Ching Jin.
Malaysia terus mengekalkan prestasi perdagangan luar sehingga pertengahan tahun ini. Jelas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, nilai perdagangan luar meningkat 43.4% kepada RM270.39 bilion berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Pada bulan April, perdagangan negara mencatatkan RM231.44 bilion dengan ekspor berjumlah RM127.49 bilion. Prestasi perdagangan terus meningkat pada bulan Mei dengan nilai RM228.37 bilion di mana ekspor mencatatkan RM120.49 bilion. Manakala pada bulan Jun 2022, negara telah merekodkan nilai tertinggi bagi perdagangan ekspor dan import pada tahun ini, di mana perdagangan meningkat 43.4% kepada RM270.39 bilion berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Malaysia dijangka menerima manfaat terbesar dalam kalangan negara ASEAN melalui Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Namun demikian, menurut satu kajian yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD dengan izin yang telah diterbitkan pada 15 Disember 2021, bertajuk A New Centre of Gravity, the Regional Comprehensive Economic Partnership and its Trade Effects, Malaysia dijangka menerima manfaat terbesar di kalangan negara-negara ASEAN dari segi ekspor dengan unjuran nilai peningkatan ekspor sebanyak $200 juta Amerika melalui penghapusan serta pengurangan tarif bagi barangan dagangan serta penambahbaikan kemudahan ekspor dan import barangan di kalangan negara-negara RCEP. Sejak penguatkuasaannya pada Mac hingga 30 Jun lalu, sejumlah 73 sijil tempasal telah dikeluarkan dengan nilai ekspor sebanyak RM31.9 juta bagi pengeksportan barangan di bawah perjanjian RCEP. Bagi bulan Jun, RM21.5 juta nilai ekspor telah direkodkan. Datuk Seri Muhammad Azmin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Penampang, Datuk Ignatius Darrell Liking. Kerajaan telah meluluskan rancangan tebatan banjir RTB Sungai Tawau, Sabah bagi mengurangkan risiko banjir di sebahagian kawasan di Sungai Tawau. Pelaksanaan yang melibatkan dua fasa dijangka akan disiapkan dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memaklumkan fasa 1 terbahagi kepada dua pakej berjumlah RM50 juta dan dijangka siap pada suku pertama 2024. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS juga telah mengemukakan permohonan untuk fasa 2 dalam Rolling Plan ketiga RM ke-12 yang dianggarkan berjumlah RM150 juta. Dan pakej kedua ini melibatkan kerja-kerja naik taraf Sungai Tawau daripada Sungai Tanjung Aulet hingga ke Jambatan Sungai Apas. Dan pakej 2 daripada fasa 2 ini melibatkan kerja-kerja naik taraf Sungai Tawau daripada Jambatan Apas hingga ke Sungai Rakis Aulet. Fasa 2 ini kita jangka telah pun dipohon untuk RP ke-3 dalam rancangan ke-12. Bermakna kedua-dua fasa ini kita jangka dapat disiapkan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tawau, Datuk Liu Chin Jin. Seramai 17,304 peneroka Felda atau 15.4% mengusahakan tanam semula secara individu. Daripada jumlah itu, 8,501 peneroka menghantar hasil melalui paysheet Felda iaitu 49.1%, manakala 50.9% peneroka menghantar hasil mereka kepada perahi luar. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, dua dasar Felda digunakan melalui konsep kebersamaan peneroka bersama Felda iaitu hasil dihantar kepada Felda dan tingkatkan kecekapan pengurusan ladang. Faktor-faktor yang mendorong
peneroka mengurus tanam semula secara individu adalah seperti berikut. Peneroka tidak ingin berkongsi pendapatan secara blok atau secara peringkat, isu pewarisan dan tiada kesepakatan waris untuk urus kebun. Ketiga, ingin berdikari dan berpandangan mampu untuk urus kebun. Projek Pen Borneo fasa pertama dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama 2023. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sehingga Mei 2022, 84% projek telah pun siap. Kementerian Kerja Raya sedang melaksanakan pelbagai pelan integrasi pembangunan Pan Borneo dalam memastikan kelancaran dan kelangsungan projek tersebut. Antaranya menyelaraskan semula jadual pembinaan serta lanjutan tempoh pembinaan projek tersebut. Pakej Teluk Melanau Keselamatan yang telah siap sepenuhnya pada 6 Januari 2019. Seksyen Julau bagi pakej kerja 07, Persimpangan Bintangor ke Persimpangan Julau telah siap pada 28 Oktober 2021. Seksyen Sirian bagi pakej kerja 03, Bulatan Sirian ke Balai Ringin telah siap pada 4 Disember 2021. Dan Seksyen Nyabau bagi pakej kerja 10, Simpan Nyabau ke Sungai Tanggap telah siap pada 26 Januari 2022. Manakala bagi baik pulih kerosakan, penyelenggaraan akan dilaksanakan kontraktor yang telah dilantik di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Sarawak. Bagi penyelenggaraan projek yang akan tamat tempoh pula, kerajaan sedang meneliti beberapa kaedah dan modal penyelenggaraan bersama agensi pusat. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab. Kementerian Wilayah Persekutuan komited dalam menggalakkan lebih ramai warga Lembah Kelang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam menjelang tahun hadapan. 2 laluan baharu akan diwujudkan setiap tahun dalam memastikan Kuala Lumpur terus membentuk jaringan pengangkutan awam yang bersepadu. Timbalan Menterinya Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata 10 buah bas akan ditambah untuk kegunaan awam dan menjadikan jumlah bas Go KL beroperasi sebanyak 70 buah bas menjelang tahun hadapan. DBKL turut bekerjasama dengan prasarana bagi mengkaji tahap keberkesanan penggunaan lorong bas bagi memastikan tempoh masa ketibaan bas dapat dicapai mengikut jadual. Penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas percuma Go KL adalah seramai 3.1 juta orang dari bulan Januari 2022 sehinggalah Mei 2022. Dalam masa yang sama, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sedang menaik taraf lorong-lorong bas sedia ada di jalan-jalan utama seperti Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Raja Laut dan Jalan Dangwangi. Kerja-kerja menaik taraf lorong bas ini juga akan turut diperluaskan ke jalan-jalan utama yang lain di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fadzil. Ketika ini, perkhidmatan bas Go KL merupakan pengangkutan awam percuma yang beroperasi di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur dengan 11 laluan perjalanan. Kerjasama antara Malaysia dengan China dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI terus diperkukuh. Beberapa agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI telah bekerjasama dengan China termasuk Agensi Angkasa Malaysia, Mimus Berhad dan Nano Malaysia Berhad. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskannya, Nano Malaysia Berhad contohnya sedang bekerjasama dengan Nano Polyshuzor yang memfokuskan promosi dan perkhidmatan industri teknologi nano. Ia sekaligus mewujudkan ekosistem inovasi dan pengkomersialan teknologi nano di Jiangsu, China. Dan akhir sekali Nano Malaysia telah pun meningkatkan kerjasama dengan syarikat daripada negara China termasuk dalam produk grafin bagi kita melaksanakan komunikasi dan pertukaran teknologi dan menyokong serta pensijilan bahan teknologi tersebut. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bintulu Datuk Seri Tiong Kin Sing.
Tiada dasar khusus berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Ini berikutan agenda ESG dipacu oleh pemain industri dan ekonomi berpandukan dasar-dasar sedia ada. Jelas Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Malaysia sentiasa menyokong aspirasi berasaskan ESG yang dilihat sebagai pendekatan terkini untuk industri mencapai pembangunan yang mampan secara menyeluruh terutamanya ketika pasca pandemik COVID-19. Amalan ESG merupakan kriteria yang diguna pakai untuk pelbagai sektor ekonomi dalam menilai, mengurus dan menzahirkan risiko berkaitan perubahan iklim. Dengan pendekatan ESG, penerapan amalan lestari dan rendah karbon dalam operasi perniagaan mereka dapat dilaksanakan seperti penawaran produk dan penyelesaian hijau, pembiayaan panel solar, pembangunan hijau, kereta elektrik dan hybrid serta produk insurans dan pelindungan sistem solar. KASA melalui Pelan Kelestarian Alam Sekitar di Malaysia 2020 hingga 2030 turut memastikan matlamat pembangunan mampan di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diterapkan di dalam pelaksanaan dasar-dasar di bawah KASA yang meliputi agenda kerajaan, dasar semasa kerajaan dan juga agenda pembangunan mampan negara. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Alur Gajah, Datuk Seri Muhammad Redzuan Muhammad Yusof. Saudara, 2 rang undang-undang dibentang untuk bacaan kali pertama. RUU berkenaan adalah RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 dan RUU Makanan Pindaan 2022. Pembentangan dibuat Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 adalah akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau. RUU berkenaan turut memperuntukkan larangan merokok apa-apa produk tembakau atau pengganti tembakau serta larangan penggunaan peranti merokok oleh mana-mana individu yang lahir pada 2007 dan seterusnya. Begitu juga pengawalan pengiklanan, promosi dan penajaan, penjualan serta pembelian produk tembakau, bahan merokok, produk pengganti tembakau atau peranti merokok. Bacaan kali kedua dan ketiga akan dibentang pada persidangan yang sama. Sidang khas Dewan Negara hari ini meluluskan usul lanjutan subseksyen 4-5 Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Akta 747 untuk terus berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Julai ini. Usul berkenaan diluluskan menerusi undi suara. Di Dewan Rakyat semalam, ia terpaksa melalui undi belah bahagi dengan menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, 88 tidak bersetuju, manakala 21 tidak hadir. Menerusi pembentangan di Dewan Negara, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, subseksyen 4-5 perlu dilanjutkan bagi menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan ketenteraman awam. Tempoh 28 hari ini juga sangat penting kerana pihak PDRM memerlukan masa terutamanya bagi meyakinkan saksi-saksi untuk memberikan pernyataan mereka. Ahli-ahli yang berhormat, kita tidak boleh berkompromi dengan anasir-anasir yang mengancam keselamatan negara. Dan tugas pihak PDRM serta semua agensi keselamatan di negara adalah bagi memastikan negara ini aman dan selamat untuk didiami. Berita Parlimen 27 Julai 2022 berakhir di sini. Saya Vimalah Kasturi Virasami, salam hormat dan salam keluarga Malaysia.